Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nusirtu birru'bi masirati syahr." Telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nusirtu, aku telah diberikan pertolongan birru'bi, dengan perasaan gerun kepada musuhku itu, min masirati syahr, dalam jarak perjalanan selama sebulan, syahr." Baik, yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Kuasa Masjid, Tuan-tuan guru, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis yang telah saya bacakan tadi adalah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kaitannya dengan peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Tabuk, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa nusirtu birru'bi, aku ini diberikan pertolongan dengan rasa gerun yang berlaku di kalangan musuhku, min masirati syahr, daripada rasa gerun itu berlaku pada jarak perjalanan selama sebulan. Maknanya dalam perjalanan sebulan, bila tentera-tentera ataupun musuh-musuh Islam ketika itu mengetahui kedatangan tentera Islam, mereka telah rasa gerun. Jaraknya sebulan perjalanan, kan? Seminggu perjalanan lebih kurang pergi ke Mekah, Madinah, mengambil masa kira-kira 7 hari, lebih kurang lah, ini saya pun tak tepat juga kira ni. Naik unta selama lebih kurang 7 hari, 400 km. Nah, jadi 1000 km lebih. Perjalanan, jauh perjalanan tu. Hari ni kalau 1000 km lebih ni lebih kurang sejam lebih je naik kapal terbang, kan? Nah, jadi sejam perjalanan tak takut. Tak berasa takut sejam, kan? Maknanya dekat. Tapi jauh lagi nak datang tu, musuh-musuh Islam dah rasa takut. Jadi ini terjadi dalam peperangan Tabuk, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sampai ke Tabuk, semua pakat lari. Sepatutnya sebelum ni mereka telah bersiap sedia untuk menyerang Madinah, bersama-sama dengan negeri-negeri ataupun di kawasan yang menjadi naungan mereka ketika itu, iaitulah di kawasan yang diperintah oleh Ghassan ataupun diraja Ghassan, orang Arab yang bersekutu dengan orang-orang Rom. Tetapi apabila mereka mengetahui kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lari. Baik, yang ini kalau kita buat satu refleksi ataupun buat satu ulangan dari segi psikologi, mereka tu memang mereka patut lari lah, sebab mereka pernah berperang di Tabuk, berperang sebelum Tabuk ini di Mu'tah. Sebelum itu pada tahun 7 Hijrah, di mana peperangan itu berlangsung 200,000 orang, 100,000 daripada tentera Rom bersama dengan lebih kurang 100,000 lagi daripada kabilah-kabilah yang tunduk kepada Rom ni di kalangan orang Arab, menentang 3,000 tentera yang mensyahidkan 3 orang pahlawan Islam yang kita sebut Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib dan juga Abdullah bin Rawah Ibn Rawahah, kan? Dalam keadaan begitu pun mereka hanya berjaya membunuh 12 orang sahaja tentera Islam, dan ramai di kalangan mereka yang mati, dan memunculkan Khalid bin Al-Walid sebagai ketua panglima perang yang baru. Jadi kalau mereka berlawan dengan 3,000 orang pun mereka tak boleh pergi. Ini yang nak datang ni 30 hingga 40,000 orang. Mereka ada risik juga, mereka ada spy juga. Pergerakan tentera Islam. Ini kalau 4,000 ni datang, 30,000 ni 30,000 40,000 ni datang, jumlah lagi besar,
lagi baik kita balik awal. Kita tak payah perang. So sebab gentar. Itulah di antara izzah yang Allah SWT beri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menandakan kemenangan Islam ke atas kerajaan Rom. Di mana kalau kita refer balik kepada sejarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan lebih kurang dalam tahun 571 Masihi. Lebih kurang 40 tahun setelah siap dibinanya Hagia Sophia ataupun Konstantinopel secara keseluruhan, dia punya kubunya. Nabi lahir, Nabi nak wafat je pada tahun ke-11 Hijrah. Ini berlaku tahun ke-9 Hijrah kan. Nabi berjaya menewaskan kuasa besar yang ketika itu tengah berada di puncaknya. Sebab mereka baru sahaja lebih kurang dalam 5 tahun ataupun 4 tahun menewaskan kuasa Parsi kalah. Jadi Rasulullah SAW menang. Menang walaupun tak bertempur, menanglah. Selepas itu berlakulah penyusulan tentera Islam yang memerangi tentera Rom di Syam, sehinggalah akhirnya mereka tewas pada tahun 1453 di bawah pimpinan Muhammad Al-Fatih. Selepas itu kita tengok Khalid bin Al-Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas pergi ke Qadisiyah di kawasan Parsi. Maknanya Parsi dengan Rom jatuh. Jatuh tapi maknanya Rom ni lama sikit nak jatuh. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat telah berjaya menewaskan kuasa besar. Itu kita kena pegang. Jadi kita ni yakin ke tak yakin yang kita ni akan menewaskan kuasa besar? Sebab janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni masih lagi belum berakhir, di mana Rom ataupun Rom Barat itu sendiri masih lagi belum dibuka oleh orang Islam. Sama ada pembukaan itu melalui peperangan ataupun melalui dakwah, itu kita tak tahulah. Tetapi daripada apa yang berlaku sekarang ni, kita nampak berlaku perkembangan Islam di Barat itu bukan melalui peperangan, tetapi melalui dakwah, melalui orang-orang Barat itu ramai-ramai masuk Islam. Mereka meninggalkan agama Kristian, maka akan terbuka. Fath itu akan tetap berlaku, membenarkan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tuftahanna al-Qastantaniyah. Fala ni'mal amir amiruha. Wala ni'mal jaish zalikal jaish. Sebaik-baik tentera, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang membuka kota Konstantinopel. Juga sebaik-baik tentera. Dan apabila mereka mengulangi semula, kita akan tengok siapa di dunia Islam ni yang memiliki sosok kepimpinan yang memanglah kita tak boleh nisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab dia manusia, bukan maksum, ada kesalahan. Dan dia pun berdepan dengan banyak masalah. Kalah dalam pilihan raya pun Erdogan mungkin dia nak menang semula. Mungkin kita kata dia ni menggunakan isu ni untuk menang pilihan raya dia. Itu kita boleh katalah. Tapi yang pentingnya, siapa nak ganti dia, nak tebus Baitul Maqdis ni, nak tebus Hagia Sophia, siapa? Dalam keadaan dia dituduh begitu, dalam keadaan dia pun dituduh menerima rasuah, Erdogan. Itu masalah lain. Sekarang ni kita bukan bila kita kata begitu kita sokong dia menerima rasuah tu. Kalau diterima rasuah, hukumlah. Tetapi kita nak cerita, oleh kerana rasuah ini semata-mata kita lupa kepada benda lain. Dan kita kena ingat bahawa kadang-kadang rasuah ni dijadikan alasan untuk musuh Islam menjatuhkan seseorang itu, sebagaimana yang berlaku di dalam sejarah Turki juga, apabila Adnan Menderes itu dituduh rasuah, sedangkan dialah orang yang pertama mengubah azan daripada bahasa Turki balik kepada bahasa Arab, dan seterusnya membenarkan orang-orang Turki itu pergi haji. Tetapi oleh kerana dia dituduh rasuah, dan benda ini pun still debatable, dan dia akhirnya digantung oleh tentera Turki. Maknanya kosat tentera Turki, matlamat tentera Turki itu bukan masalah rasuah tu, dia orang pun rasuah ke. Jangan duk kata kau orang. Kita duk kata kau orang sedap rasuah, kita anak beranak kaya. Jadi macam mana ni? Nak kata macam tu lah. Kita kena fikir sikit. Jadi kita kena tengok. Kita kena cerdik lah, tuan-tuan. Baca sejarah. Bagaimana korapnya tentera Turki, tentera Mesir, korap juga. Bahagian projek apa semua ni. Tapi dia bukan kuliah korap. Ini kuliah Maghrib. Minta maaf. Tapi nak cerita begitu. Di mana? Di mana mereka menggunakan. Betul lah, sebab itu orang yang memegang jawatan ni cuba hindarkan diri daripada terlibat dengan korupsi. Lebih-lebih lagi ni dia bawa imej Islam. Dia membawa perjuangan Islam. Jadi kalau dia terlibat,
makin mudahlah orang hentam dia, sebab orang nak hentam cara lain tak ada. Dan inilah qasad sebenarnya yang digunakan musuh Islam, maknanya menggunakan kelemahan orang tu untuk jatuhkan dia. Sebagaimana Sayyidina Ali berpesan, kalimatul haqqin urida bihal batil. Kalimah tu betul, tetapi yang dimaksudkan dengan kalimah itu adalah kebatilan. Dia nak bawa benda lain, nak jatuhkan pemimpin Turki ini dengan tuduhan-tuduhan lain. Kadang-kadang memang dia rasuah, betul? Tak? Jatuh dia. Sedangkan kalau dia tak rasuah, dia lebih elok duduk di situ. Ini perkara yang kita kena ambil ingatan lah. Bukan saya kata, bukan nanti orang tuan-tuan kata saya pula menyokong orang yang merompak, menyokong perasuah. Tak, kena fikir. Tidak sokong, tak. Tapi benda ni kena tengok berlapis. Kena tengok berlapis lah, lapis. Kan? Wallahu a'lam. Kita tutup di situ. Tapi nak ceritakan bagaimana kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan tentera Rom ini akhirnya berundur. Baik. Yang saya janjikan pada minggu lepas, di mana di dalam satu hadis dari segi sanadnya dikatakan dhaif, tetapi matannya merupakan kata-kata hikmah yang tidak mempunyai percanggahan dengan syarak yang telah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mengikut Ibnu Katsir yang mengatakan bahawa hadis ini dhaif dari segi sanadnya, tetapi dari segi lafaznya adalah sahih, matannya hatan hadis adalah sahih, sebagaimana yang disebut oleh Al-Syekh Muhammad Abu Zuhrah. Ini adalah ulama yang kemudianlah membetulkan keadaan. Dia kata walaupun yang dikatakan oleh Ibnu Katsir ni tafsir mufassir yang popular lah kalau kita dengar, tetapi Syekh Muhammad Abu Zuhrah mengatakan bahawa dari segi matan sahih. Jadi kita dengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil suatu tempat untuk dijadikan markas. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu khutbah sempena perang Tabuk ni lah yang tak jadi. Jadi Rasulullah sampaikan khutbah dia. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Nasa'i dari Abi Sa'id Al-Khudri, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bersandar di pokok kurma. Itu. Baik. Apa kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Panjang hari ini, saya baca terjemahan je lah. Jadi kalau kita lama sangat kat sini pun jadi dia panjang. Baik. Ala akhbirukum bi khairin nas wa syarrin nas. Adakah kamu suka aku khabarkan kepada kamu manusia yang paling baik dan manusia yang paling jahat? Sukakah kamu aku khabarkan tentang manusia yang paling baik dan juga yang paling jahat? Sesungguhnya manusia yang paling baik ialah mereka yang beramal dan dengan berjuang fi sabilillah, yang berada di atas kudanya atau untanya atau berjalan dengan kedua belah kakinya sehingga ia didatangi oleh mati. Dan sesungguhnya manusia yang paling jahat ialah orang yang membaca kitab Allah Al-Quran dengan berani tanpa mengambil sesuatu pengajaran daripadanya. Membaca Quran dengan berani ini mungkin dirujuk kepada mereka yang berhujah dengan Al-Quran, tak begitu bersemangat, tetapi dia sendiri pun tidak buat, ataupun dia akhirnya menentang apa yang dihujahkannya ataupun yang dipetik daripada Al-Quran. Dari satu segi dia tidak mengambil pengajaran daripada bacaan Al-Qurannya. Baik. Menurut riwayat Al-Baihaqi dari Uqbah bin Amir Al-Juhani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkhutbah di Tabuk itu telah memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana puji-pujian yang disampaikan di dalam sebuah khutbah. Jadi khutbah ini antara lain memuatkan teks yang berbunyi, wahai manusia, sesungguhnya sebenar-benar percakapan ialah kitabullah, yaknilah Al-Quran. Ikatan paling kukuh ialah kalimah taqwa. Sebab itu setiap hari Jumaat ittaqullah haqqa tuqatih. Jadi khutbah Jumaat, khutbah di Tabuk, benda yang awal disebut ialah supaya manusia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Walaupun event ni berlaku di Tabuk, tetapi kita perhatikan apa diisi kandungan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik agama adalah agama Ibrahim, sebaik-baik ajaran ialah ajaran Muhammad, semulia-mulia kata ialah zikrullah, sebaik-baik cerita ialah dalam Al-Quran ini, sebaik-baik perkara ialah perkara yang memerlukan keazaman yang menuntut pengorbanan, seburuk-buruk perkara ialah yang diada-adakan, sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk para anbiya, semulia-mulia mati ialah kematian terbunuh para syuhada, yang paling buta ialah sesat selepas mendapat petunjuk, sebaik-baik amalan ialah yang bermanfaat, sebaik-baik petunjuk ialah yang boleh diikut, seburuk-buruk buta ialah buta hati, tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima,
sedikit yang mencukupi lebih baik daripada banyak yang melalaikan. Seburuk-buruk meminta ampun ialah setelah didatangi oleh kematian. Seburuk-buruk penyesalan ialah penyesalan di hari kiamat. Setengah kalangan manusia tidak datang solat Jumaat melainkan di belakang. Setengah manusia orang tidak disebut Allah melainkan dia melarikan diri. Dalam kalangan dosa paling besar itu ialah lidah yang berbohong. Sebaik-baik kaya ialah kaya jiwa. Sebaik-baik bekalan itu bertakwa. Kepala hikmah itu takutkan Allah Azza wa Jalla. Sebaik-baik yang tetap di hati itu ialah keyakinan. Keraguan itu sebahagian daripada kufur. Melolong ataupun meratap kerana kematian itu sebahagian daripada amalan jahiliah. Syair itu sebahagian daripada angkara iblis. Arak itu mengumpulkan dosa. Kaum wanita jahat itu merupakan tali-tali syaitan. Keremajaan itu sebahagian daripada gila. Seburuk-buruk hasil itu riba. Sejahat-jahat makan itu makan harta anak yatim. Orang yang bahagia itu ialah yang menerima nasihat orang. Sesungguhnya seorang kamu kembali ke tempat ukurannya beberapa hasta sahaja. Urusannya di akhirat, di hari akhirat. Tunggak amalan itu ialah kesudahannya. Setiap yang akan datang itu sangat hampir. Memaki orang yang beriman itu fasik, membunuhnya kufur, mengumpatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehormatan hartanya seperti kehormatan darahnya. Sesiapa yang beristighfar kepada Allah, nescaya diampuninya. Sesiapa yang memohon maaf, nescaya Allah memaafkannya. Sesiapa yang dapat menahan marah, nescaya Allah mengurniakan ganjarannya. Sesiapa yang sabar ditimpa bencana, nescaya Allah menggantikannya. Sesiapa yang melakukan sesuatu untuk menunjuk-nunjuk dan sanjungan, nescaya Allah mendedahkannya. Sesiapa yang bersabar, Allah menggandakan ganjaran untuknya. Sesiapa yang menderhaki Allah, nescaya Allah mengazabkannya. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah daku dan umatku. Diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Maknanya dah hampir dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kepada hari-hari terakhirnya sebagai hamba Allah di atas muka bumi pada tahun ke-9 Hijrah 10-11. Maknanya dia ingat mengingatkan manusia dan dia ingat kepada manusia yang diingatkannya itu, iaitu umat dia, ummati. Dalam teks ini Allahumma ghfirli wa li ummati. Allahumma ghfirli wa li ummati. Allahumma ghfirli wa li ummati. Sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Ini tengah perang, tuan-tuan. Nak perang ni kan. Tapi isi kandungan yang ada dalam khutbah itu bukan hanya cerita pasal perang. Yang related pasal perangnya pasal syuhada. Pahala kepada mereka yang berjihad, kepada yang mati syahid. Tetapi perkara-perkara lain yang melibatkan hubungan sesama manusia, hubungan sosial, masalah muamalah, masalah jual beli dan sebagainya, masalah mencari harta, masalah yang akan datang, hari akhirat yang makin hampir, mengingatkan manusia. Nampak? Jadi kita nampak bahawa itulah Islam. Dalam keadaan perang, maknanya Islam itu tetap disampaikan agar ianya menyeluruh kepada semua perkara yang dihadapi oleh manusia. Jangan ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi perang kira nak katuk kepala orang je. Khutbah, siapa yang jumpa kawan ni katuk bagi dia mati. Siapa yang jumpa kawan ni katuk. Patut khutbah macam tu lah tak? Tak. Khutbah dia maknanya khutbah kepada apa? Termasuklah kalaulah seruan ini didengari oleh siapa? Orang bukan Islam, agar terbukalah pintu hati mereka. Kerana apa? Sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya seluruh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Inilah rahmat lil alamin. Yang dia kata rahmatan lil alamin tu, inilah bendanya. Tapi perang. Jangan rahmatan lil alamin malah pergi perang pula. Semua main nak layan, nak gosok kepala ya. Tak, hak lawan kita kena berlawan, tapi beri kepada mereka penerangan. Bagi musuh-musuh pula lawan dengan cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya rasa saya tak nak ulanglah, panjang hadis tu. Baik. Daripada mesej khutbah ini kita boleh lihat bagaimana peperangan yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu peperangan yang membawa mesej dakwah. Itu kena ingat. Maknanya dakwah qabla al-qital, dakwah sebelum berlakunya peperangan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentera Islam bila pergi, dia orang ajak orang masuk Islam dulu. Ajak masuk Islam.
berdamai, buat perjanjian. Kalau tak boleh barulah apa? Perang. Kan? Bukan duk meletup dalam tu hala gitu saja dah. Tak, dia bukan buat macam tu, ataupun dia pukul curi, tak. Yang sebagaimana berlaku di Beirut. Beirut ni kita tengok sehari dua hari ni kita nampak benda ni macam letupan biasa aja. Tapi lama-lama kita tahu, hak di sebalik letupan biasa tu takkanlah amonium apa tu? Nitrat. Apa saya pun tak ingat lah. Betul. Benda amonium nitrat saya pun tak tahu. Tak. Kalau bagi makan saya rasa boleh buat roti canai ke orang ya? Tak. Tepung ke? Tak. Bahan yang dah lama disimpan 6 tahun. Boleh meletup dan boleh menyebabkan gegaran seumpama Hiroshima Nagasaki. Kalau tengok kepada video tu kan, dia punya gekar tu, wave dia tu, wave. Dia punya wave tu. Arus itu nampak boleh gegar gitu kan. Tapi ada yang mendakwa dan disusulkan dengan pula dengan apa ni video infrared dan sebagainya, ada roket yang datang yang menyebabkan setelah letupan itu berlaku satu letupan yang sangat besar kan. Yang ni wallahu alam. Facebook dia kata fake, tak tahulah mana satu kan. Tetapi kalau kita tengok sejarah, sebab tu kita tengok sejarah apa dia yang berlaku semenjak seminggu dua ni, hubungan di antara Beirut dengan Israel dan sebagainya. Dan kalau kita tahu perangai orang-orang Yahudi ni, sebab itulah kejahatan Yahudi ni persistently, sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Yang ni pun bukan kita nak tuduh dia, tapi kita hazar, berhati-hati, sebab biasanya benda-benda macam ni dia akan datang daripada orang yang jenis macam ni. Macam ni. Sebab itu kita tengok balik kepada bagaimana rancangan jahat orang Yahudi untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak berani bunuh depan. Dia bunuh dari segi pukul curi. Dia nak apa? Dia nak buat, dia nak naik ke bangunan yang tinggi, rumah yang tinggi, dia nak tolak batu, seolah-olah kejadian ini merupakan kajian yang aksiden, kemalangan. Dia bakar dulu kat situ. Sebab benda ni tentera pun tahu. Sebab itu kita kalau ada lokasi-lokasi yang strategik, tempat simpanan apa semua ni, benda ni kita rasa tak tahu, tetapi orang di luar sana yang buat kerja dia tahu kan. Tambah pula kita pergi beritahu banyak mana kapal terbang kita, banyak mana lori kita, ni masalah pula. Kecuali kalau kita tipu dia, kita kata kapal terbang kita hak tak boleh terbangnya 10, yang boleh terbang 2. Tapi sebenarnya yang boleh terbangnya 500, yang tak boleh terbangnya 2. Itu orang kata helah. Tapi kalau beritahu macam beritahu Kutubah ni, habis lah. Itu bukan tentera namanya. Tak? Ini benda-benda yang kita kena belajar. Baiklah. Jadi sebenarnya itu bukan Islam tidak menyerang dalam keadaan begitu. Islam tu buka gentle. Sebab itulah peperangan-peperangan yang memerlukan gentleman ini dimenangi oleh Islam. Sebab dia memerlukan apa? Memerlukan keberanian. Orang yang bunuh orang ni tanpa sebab, dia mesti ada feeling guilty, dia rasa bersalah. Kita nak sembelih ayam pun tak berapa nak berani. Ada setengah orang sebab kesian tengok ayam kan. Saya pernah duduk makan nasi dengan almarhum Jin Samsudin. Ada satu kali saya forum dengan dia. Dia kata dia tak makan ayam, lembu pun dia tak makan. Saya kata kenapa pula Tansi tak makan? Dia kata dia kesian. Dah nak buat macam mana? Saya laju yang makan ayam tu. Dia tak makan. Jenis macam ni. Tapi dari segi hero dalam filem bukan main. Lompat sana, lompat sini, sepak orang sana, sepak sini, jadi tanggang lah. Itu filem. Sembelih ayam tak berani. Ada? Betul tak? Allah maghfir lahu. Mudah-mudahan Allah mengampunkan. Baik. Tentang misi dakwah ini, mesej yang besar bukannya berperang. Peperangan dilakukan apabila dakwah itu diganggu, apabila kekangan yang berlaku kepada dakwah, maka berlakulah perang. Berlakulah apa? Perang. Rasulullah menggerakkan pasukan untuk menyebarkan Islam dalam kalangan kabilah Arab yang selama ini berselindung di bawah naungan kerajaan Rom Timur. Mereka menyedari bahawa kekuatan Rom Timur sudah mulai menurun. Sekarang ini muncul pula kuasa baru yang bernama Islam. Mereka perlu membuat pertimbangan yang lain dari masa lalu. Kekuatan Islam yang sedang mara, yang menewaskan musuh-musuhnya. Jadi kalau kita tengok balik kepada apa yang berlaku pada hari ini, setelah berlaku ataupun tamatnya dikatakan Cold War, perang dingin di antara Rusia, blok komunis dengan blok kapitalis, di
jangka bahawa kuasa yang akan timbul setelah perang ini adalah kuasa Islam. Tak, siapa penulis tak ingat dah. Samuel Huntington ke apa? Betul? Huntington yang katakan bahawa Clash of Civilization ni akan memunculkan kuasa Islam. Islam akan datang. Dia orang sendiri pun study. Henry Kissinger pun tahu bahawa Islam ni akan naik dan dia pun sebut benda macam tu. Maknanya mereka mengetahui, mereka study, dan study ini adalah merupakan apa? Merupakan ilmu yang memang Allah dah beritahu. Islam akan naik balik. Islam akan naik balik. Cumanya kita ni nak naik balik, kita nak tengok saja ke ataupun kita nak join sekali, ataupun kita nak dengar relax, tengok TV, oh bagus tak? Ataupun kita nak termasuk dalam tu, ataupun kita nak apa? Nak menghuas-huaskan ataupun memperlecehkan tentang kebangkitan Islam, meragu-ragukan tentang kebangkitan Islam. Saya baca ayat Quran di sini, kebetulan ada di sini. Dan kenapa imam di Masjid Ayah Sofia tu membaca apa tu ayat ini, barulah saya boleh relate kepada peperangan Tabuk. Di mana peperangan Tabuk ini, di kalangan orang-orang munafik ini, mereka sentiasa memperlecehkan, sentiasa meragukan gerakan tentera Islam. Itu perangai dia orang, sebagaimana yang telah disebut di sini. Wa yu'azzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat tizzannina billahi zannas saw. Iaitulah Allah akan mengazab orang-orang munafik dan juga orang-orang munafik perempuan, orang musyrik lelaki dan juga musyrik perempuan, yang berprasangka dengan Allah dengan satu prasangka yang buruk. Maknanya kalau orang Islam nak buat kerja baik, nak berjuang, dia duduk tak pun nak percaya je. Suruh dia buat, dia tak buat juga. Suruh dia jadi pemimpin, dia gagal jadi pemimpin. Tapi bila kita nak buat, orang Islam nak buat dalam keadaan penuh kelemahan, macam-macam pula cekadak dia. Komen itu, komen ini, komen. Bukan kita tak nak kepada komen tu yang membina, tapi persistently, maknanya dia konsisten, dia komplain je. Ini berlaku pada ketika perang Khandaq dan juga ketika perang Tabuk. Ajak orang ramai-ramai duduk dekat hujung tu, jangan pergi perang. Lepas tu kata tak benar lah kamu ni. Buat kerja tak nak. Allahu Akbar. Allah reti, Allah tahu apa yang berada dalam hati perut manusia. Sebab tu Quran cakap betul tuan-tuan. La yazalu min ummati ta'ifatun qa'imin 'alal haqq la yuhlikuhum man khazalahum. Ini hadis pula. Akan terus menerus berada di kalangan satu kumpulan di kalangan umatku itu yang mereka ini akan menegakkan kebenaran, tidak memusnahkan mereka, mengalahkan mereka, memusnahkan mereka daripada apa dia? Gelaran-gelaran ataupun daripada cemuhan-cemuhan orang yang memperlecehkan mereka. Man hum ya Rasulullah? Sahabat tanya, siapa dia wahai Rasulullah? Hum Ahlul Baitul Maqdis wa aknafi Baitul Maqdis. Mereka adalah Ahlul Baitul Maqdis dan mereka yang duduk di sekitar Baitul Maqdis. Kita tengok hari ni, yang duduk dekat situ tu mula-mula dia perang, lawan Yahudi pakai apa? Tahun 80-an, 90-an lawan pakai apa? Pakai batu. Ingat tak? Yang dinamakan Intifadah. Pakai batu boleh menang ke? Pakai batu boleh menang? Ada tak perkataan tu keluar ketika tu, ada tak? Boleh cek tuan-tuan. Saya silap kita berkata macam tu. Kita pakai apa? Helio. Kita pakai apa? Kalau kita nak ngata ke dia, awak tak ada benda sumbangan, dia ngata ke orang. Ini masalah. Negara-negara Arab dan sebagainya, lepas itu meningkat, pakai roket kecil, kayu besar. Roket kecil-kecil ni, alah roket ini meletup sendiri apa? Sekarang ni roket yang dilancarkan tu boleh sampai ke Tel Aviv, yang dibuat sendiri dalam. Orang kata Iran bagi, memanglah ada yang mengatakan Iran hantar, tapi mereka boleh buat sendiri. Sebab apa? Sebab mimpi mereka, azam mereka. Yang paling penting membenarkan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahawa tidak akan mengalahkan mereka orang-orang yang mencemuh mereka ataupun yang mengecewakan mereka. Mereka tidak akan dikalahkan sama sekali. Sebab itu masalah munafik ni bukan kita nak tuduh orang tu munafik. Tak. Masalahnya benda tu berlaku sampai hari ni. Bila kita kata macam tu, orang kata ustaz ni tak ada kerja lain, nak mengkafirkan orang, memunafikkan orang. Dia saja yang betul. Dia saja pegang kunci syurga.
Ini pun pelik ke ni? Innahum unasun yatatahharun. Umat Nabi Lut kata ke Lut, bila Nabi Lut suruh dia orang tinggalkan perbuatan keji tu, dia kata, mu saja yang suci, aku jahat. Kamu saja yang baik, aku ni jahat. Hujah tak ada. Hujah tak ada. Fama jawaba qaumi illa an yaqulu apa ni, akhriju ahli lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Nyah keluarga Lut daripada kampung ni. Dia saja kata dia betul, dia saja kata dia suci. Orang lain ni kotor, jijik. Sedangkan ini adalah Tuhan juga bagi. Yang aku nak au semua tu Tuhan juga. Kau jawab macam tu tak? Macam mana tuan-tuan? Ada soalan? Tak ada? Tak ada, kita sambung. Tengok tepi dulu. Baca kitab ni balik. Baik, apa tadi? Jadi dalam keadaan kuasa Islam yang baru muncul. Sebab itulah kalau kita tengok kepada Al-Quran di dalam surah Rum menceritakan tentang apa? Tentang benarnya orang Rom ni akan mengalahkan Parsi. Tetapi walaupun Rom tu mengalahkan Parsi, kita bukan disuruh untuk ikut Rom atau menjadi barwa kepada Rom. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qabli wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Dikalahkan Rom itu. Dan setelah beberapa tahun dia akan menang balik pada tempat-tempat yang tertentu dalam jangka masa 10 tahun. Beberapa tahun. Ini ayat Al-Quran yang kemudiannya memang sebelum Rasulullah SAW wafat memang Rom tu menang. Jadi kita yakin tak yakin ni? Kalau kita yakin kita yakin, tengok benda ni insya-Allah akan berlaku sebab ini merupakan perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah buat macam tu dah kepada dunia sebelum dunia ini akan berakhir. Baik, suasana ini melahirkan sikap baru di kalangan kabilah Arab yang bersempadan, iaitulah sikap takutkan Rom mula berubah. Yuhannah bin Ru'bah, pemimpin Ailah, membuat keputusan untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memanglah tengok Nabi datang, Rom berlari, ini apa cerita? Dia pun jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan SPN tahun 1984. Kenapakah Jepun datang ke tanah Melayu menggunakan basikal? Menakluki tanah Melayu menggunakan basikal. Ada gambar Jepun naik basikal tu? Soalan nombor 1, air kecil. Yang kedua, terangkan faktor kedatangan Jepun yang menyebabkan menumbuhkan semangat kebangsaan di kalangan orang-orang Melayu. Boleh jawab? Soalan SPN, tak ingat? Soalan tu saya ingat sampai hari ni, tetapi jawapan saya tak ingat dah. Jawapan yang saya jawab tu tak benda-benda saya tak tahu, saya tak ingat. Tapi saya rasa soalan tu antaranya dua begitu. Dia tunjuk gambar Jepun naik basikal. Tak? Soalan dia yang nombor 2 tu. Bila Jepun datang, orang Melayu mula buka mata. Betul tak? Dia kata Jepun yang pendek macam ni pun boleh halau Mat Saleh yang tinggi tu. Possible apa nama? Yang serahkan bendera Union Jack tu kepada apa tu? Yamashita. Betul? Yang terkedek-kedek kecil boleh kalah. Ini kita pun boleh kalah juga. Asia untuk orang Asia. Asia untuk orang Asia. Sebab itulah orang-orang yang bijak ketika itu mereka menggunakan Jepun untuk halau penjajah, tapi tak jadi baruah Jepun. Faham tak? Kalau jadi baruah Jepun, macam cerita antara dua darjah, itu jadi baruah. Faham tak? Dia pula jadi mata-mata, dia pula lebih-lebih. Ahli-ahli orang yang memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu, dia nak menggunakan Jepun ini untuk halau tentera British dan kemudiannya menuntut kemerdekaan. Sebab itulah rancangan mereka untuk merdeka bersama-sama dengan Indonesia setelah Jepun diisytiharkan kalah, diisytiharkan letak jawatan pula dah. Bukan letak jawatan. Pula tak jawatan kalah perang.
berlaku apa ni, bom di Hiroshima dan Nagasaki kan, dia surrender, total surrender, tanpa syarat. Jadi Indonesia menggunakan peluang tu untuk merdeka, tetapi kemudiannya Belanda datang balik, berlakulah peperangan. Malaysia tak sempat, tanah Melayu tak sempat. Nampak? Tapi nak cerita dekat sini ialah maknanya orang Melayu bila ada nampak Jepun datang, mereka pun mula buka mata dan mereka pun mula berani menuntut kemerdekaan. Merdeka ni barang yang boleh pasti, walaupun ada ketika itu orang yang kepala otak dia berkiblat kepada barat, dia kata nak merdeka macam mana, jarum sebatang pun tak boleh buat. Ini benda yang sama juga. Kita elok-elok nak merdeka, dia kata nak merdeka macam mana, jarum sebatang pun tak boleh buat. Cek balik siapa yang cakap macam tu. Sekarang ni bukan takat buat jarum, buat mana? Proton saga lah, proton saga. Betul tak? Tapi jenis macam ni, jenis bersangka tak. Memanglah betul. Tapi janganlah sampai kita tak boleh percaya yang kita boleh merdeka. Sebab itulah orang-orang Arab di kawasan itu mereka buka mata. Mereka ni orang Arab yang aku pergi duduk dengan puak-puak Rom ni, sebabnya aku tak berani nak lawan dia, jadi aku ikutlah dia, tu je. Sekarang ni kita ada pemimpin baru yang boleh menyatukan kita. Kita ni ramai orang Arab Ghassan, Hira, Quraisy di Mekah, Aus dengan Khazraj di Madinah. Kenapa kita tidak bersatu? Sebab kita tak ada ketua. Kita majoriti, tapi ketua tak ada. Ajaran tidak ada yang jelas, tidak ada yang solid untuk menyatukan kita. Therefore kita tak boleh bersatu dan kita tidak boleh melawan musuh kita, sama ada Rom ataupun Parsi. Sekarang ni new wave, kebangkitan baru, ada seorang Nabi. Jadi yang menyebabkan itulah yang menyebabkan bahawa mereka ini datang menghadap Nabi. Mula-mula takkanlah nak serenda terus, malu lah juga serenda kan. Buat perjanjian dulu. Nak lompat pun buat perjanjian dulu lah, takkan lompat terus. Betul tak? Kau macam mana? Kau main lompat gitu ya? Dah tengok perjanjian. Apa yang perjanjian yang mereka buat? Jadi Yuhannah ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini membuat perjanjian tanpa menganut Islam. Dia takkan nak join terus, nak lompat pun tunggulah juga, murah sangat. Nak masuk Islam ni tunggu dulu. Dia buat perjanjian. Antara perjanjian itu panjang dia punya matan dia, di sini saya bacakan. Baik. Ini adalah satu jaminan keamanan daripada Allah dan Muhammad Nabi lagi Rasulullah kepada Yuhannah bin Ru'bah dan penduduk Ailah, kapal-kapal mereka, perjalanan di darat dan di laut, bagi mereka jaminan Allah dan Muhammad, Nabi Muhammad, yakni tanpa diganggu, dan untuk sesiapa sahaja bersama mereka dari Yaman, Syam dan penduduk kawasan laut. Oh, perjanjian ini melibatkan laut rupanya. Baru ni saya jumpa. Ini pun saya baru baca ni, kata tak jumpa. Tuan-tuan lagi dah tak baca. Tak? Ke baca? Kalau baca advance tuan-tuan lah. Ini saya tak baca rupanya. Lama dah saya belajar ni, tapi yang ni hari ni baru jumpa. Dan sesiapa dalam kalangan mereka yang melanggar perjanjian, maka tiada halangan lagi untuk bertindak ke atas harta mereka, bukannya diri mereka. Mana perjanjian ni kalau langgar bukan menyebabkan jiwa tu akan melayang, tetapi harta saja yang akan melayang. Maknanya dia pun nak buat perjanjian ni kena buat elok-elok lah. Sebab itu kalau kita nak buat perjanjian ni kena tengok kadang-kadang perjanjian tu katuk kita balik. Ini buat perjanjian sedap dia je, lepas tu sign, mari sini sign bos, lepas tu berbangkit, puas menjawab, tak pasal-pasal. Baik, sesungguhnya dianggap kebaikan kepada orang yang bertindak, yang ini terhadap hartanya setelah mengkhianati perjanjian ini, dan sungguh tidak dihalalkan sesiapa yang mengganggu, mengambil air di tempat laluan mereka, dan tidak dibenarkan menghalang jalan darat dan laut yang dilalui oleh mereka. Mula-mula buat perjanjian untuk apa? Untuk menyelesaikan beberapa isu yang melibatkan apa dia? Kepentingan lah. Kepentingan dulu, kepentingan. Hak yang nak join tu kemudian dulu. Kita ni dah lama sangat berkelahi, kita rondai hak yang ni, kita ada satu understanding lah. Tak? Kita nak jatuh ke kawan tu. Contoh gitu. Buatlah perang. Contohlah, tak? Takkan nak join dulu, tunggulah nampak ada elok sikit, barulah join. Ke macam mana? Bukan gitu. Tuan-tuan mungkin tafsiran tuan-tuan lain lah. Saya tak tafsirkan macam itu juga. Tapi yang ini berlaku kepada Yuhannah yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian ini bersifat umum,
yang menjangkau wilayah yang luas perbatasannya. Ini kata-kata penulis. Wilayah penganut agama Nasrani dari Syam hingga ke Yaman yang melibatkan penduduk yang besar jumlahnya. Ia merupakan satu anjakan paradigma cara berfikir standard yang ada ketika itu yang boleh menyebabkan berubah. Macam kita lah, kita memerlukan satu anjakan paradigma. Sebab COVID. Sebab ada COVID ni, paradigma kita kena little bit kena change tu. Kalau tidak, kita tak boleh macam dulu. Tak. Kita tak boleh macam dulu lah. Kita kena menerima norma baru. Ini adalah satu kebiasaan baru ataupun standard baru. Yang mana apa? Yang mana kekuatan itu bukan hanya lagi dimonopoli oleh orang-orang Rom ataupun Parsi. There will be a new power arising, namely Islam. Kalau nak put forward, put dalam bahasa Inggeris lah, kan? Baru nampak cerdik sikit. Betul tak? Wallahu a'lam bishawab. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi